gaji purata sebulan dalam RM500 je. Macam mana nak hidup? Macam mana ada manusia yang boleh bersorak di mana dia tahu bahawa kanak-kanak, orang tua, wanita, mereka tak bersalah akan dimatikan secara berboyon-boyon. You buka pintu kat apartmen, you tengok mayat bergelimpangan dengan darah. Dari segi kelengkapan militeri, mereka sangat lemah. Sangat lemah. I have to admit that they are weak. Kalau dekat Egypt tu, sentimen ni ialah orang kat Gaza semua teroris. Ustazah anak saya tu yang ajak bahasa Arab tu tudung labuh tau. Patutnya kalau kat Malaysia ni memang kita semua akan sokong lah kan yang mana pro-Palestin lah. habis practicing Muslim Sekali. lah. Dia pun tak support Palestin. Assalamualaikum Kak Farah, apa khabar? Waalaikumsalam, Amin. Lama tak jumpa, Kak? Itulah pasal, Masya Allah. Seronoknya jumpa my brother. Thank my you brother. my sister. In Islam. Dan saya selalu orang tanya, orang kata, dah lama tak tengok Amin Idris dengan Farah Adiba bersama dalam Assalamualaikum. Saya kata, saya dah Waalaikumsalam. Kak Farah je minta nak Assalamualaikum kan. Dan bisnes macam mana? Padang's on Wheels? Alhamdulillah kita dah nak makin buka. banyak cawangan Main kasar ya Kak? Bukan main kasar. Ni adalah cari rezeki yang berkat dan halal untuk anak-anak, untuk Masya family. Alhamdulillah kita nak buka, kita dah ada dekat Section 13. Kita Shah Alam, satu dekat Subang Bestari, satu lagi kita tengah nak buka Jumaat dalam bulan ini di Damansara Utama, insyaAllah. See you there. Thank you. I'll see you there. Okey Kak, kita nak berkongsi tentang pengalaman Kak Farah menjejakkan kaki di bumi Gaza. Ya. Dan sebelum kita pergi lebih jauh, saya ialah bila nak pergi ke luar negara, ada banyak pilihan. Akak boleh pergi ke Paris, akak boleh pergi ke UK, akak boleh pergi ke Rusia, akak boleh pergi ke serata dunia yang menjadi idaman untuk bercuti. Persoalannya, apa Palestin? Why? Tell me, Kak Farah. Okey, pertama sekali Kak Farah kongsikan ialah Palestin ni dia bukan pergi untuk holiday, tapi kita pergi sebab kita nak memberikan sokongan padu kepada ummah yang berada di sana di bawah kehidupan penjajahan. Sepatutnya di dalam era milenium ni tak perlu lagi ada penjajahan. Kita ni dah habis moden lah. Tak logik kan? Dah lah kan? Dah lah. Tapi itulah hakikat dia. Dan dengan latar belakang perundangan dan juga sebagai seorang wartawan, jadi bila saya Kak Farah tengok isu ni, Kak Farah rasa macam benda ni tak boleh nak masuk terima. Khususnya yang apa kata, I woke up, terbangun dari mimpi lena yang lama tu. Terbuka mata. Pada tahun 2009. 2008-2009 ada satu serangan pada ketika itu yang I was thinking, ya Allah, tak munasabahnya kalau tempat lain kat dunia ni, kat muka bumi ni, pasti jadi lain. Oh, dah kecoh satu dunia dan dah. pasti United Nation, PBB ni akan melakukan sesuatu. Tapi tak ada political will langsung. Dan banyak sangat perkara yang sangat tak dapat diterima, tak dapat diterima akal fikiran. Contohnya, yang saya kira satu insiden pada ketika itu yang membuatkan Kak Farah rasa macam, ya Allah, tak boleh terima lah benda ni. Tak boleh brain lah. Tak boleh nak brain sebab ada satu lintas langsung oleh wartawan Al Jazeera. Okay, dia berada di satu kawasan bukit di kawasan penjajah Israel, di mana orang Israel semua dekat situ sedang melihat Gaza dibom oleh pesawat-pesawat Israel dan diturunkan bom begitu banyak. Mereka bersorak bertepuk tangan macam lihat pesta, macam tengok hari Macam merdeka, tengok bunga api. macam tengok bunga api. So I was thinking, apa ni? macam mana ada manusia yang boleh bersorak di mana dia tahu bahawa kanak-kanak, orang tua, wanita, mereka tak bersalah. Manusia akan dimatikan secara berboyon-boyon. How can you clap your hands? So masa tu mungkin Kak Farah pun tak matang tentang isu Palestin dan tak peka. So Kak Farah tak boleh terima sangat. So benda tu yang mengganggu. Jadi bila pertama sekali apa yang Kak Farah fikirkan adalah I want to be part. Saya nak jadi sebahagian pada isu ni. Macam mana? Dan Allah izinkan Aman Palestin approach pada ketika itu tahun 2010 dan of course lah Kak Farah terima dengan hati terbuka. Tapi itulah orang kata takdir Allah. Mereka approach a different celebrity
selebriti pada ketika tu. Tapi asalnya. Tapi maksudnya Allah tu kalau nak bagi rezeki, memang Allah dah kata tu rezeki kita. So Takkan memang salah alamat. Takkan salah alamat tu. Memang dapat kat Kak Farah masa tu. I was so happy. Kata ni rezeki aku lah, aku nak join isu ni sebab it's something yang Kak Farah memang berdoa pada Allah. I want to be part of it. I want to do something about it. Walaupun sikit kalau boleh banyak lah. Tapi kalau sikit pun tak apa, as long as I'm a part of it. So pada ketika itu beberapa tahun Kak Farah jadi baca penceramah. And then Ustaz Awang apa semua masa tu cakap dekat Kak Farah, kata kalau bagi ceramah tak pergi tak sah, tak boleh, you mesti kena pergi juga. Masa tu tak fikir pun nak pergi kan, sebab terasa pula saya Kak Farah banyak ke program dengan Palestin ni tak menjejakkan kaki lagi. InsyaAllah amin next. Tapi sekarang susah kan, tapi mungkin insyaAllah boleh. So masa tu pergi pula. Masa tu mencabar sebab ada anak kecil. Lepas tu tak ada helper. Masa tu Muhammad kecil lagi 2 tahun lebih. Macam mana nak pergi masa tu? Ya Allah, nak pergi tak pergilah. Ataupun pergilah tapi hati tu nak pergi sangat. Dan masa tu saya nak pergi, saya nak bagi tahu kalau boleh nak jumpa kat semua orang Palestin yang kita dapat bertemu, yang mana berselisih tu, kata we will be with you, we will support you, you must know that. Sebab salah satu strategi Israel ialah dia nak isolatekan Palestin, dan dia nak psychologically isolate them juga. Bukan dari segi kepungan fizikal sahaja, tapi dari segi psikologi. minda mereka pun koyak. Dan benar, bila kita pergi ke sana, benar-benar bila kita bercakap kat mereka ni, walaupun tak payah bagi duit, tak bagi apa, kita kata kami kat Malaysia, insyaAllah doakan kami, kita terus istiqamah, kita takkan lupakan anda, kita akan bekerja dari negara kami, insyaAllah. Benda tu rupa-rupanya memang mereka sangat-sangat menantikan kata-kata tu. Saya stop kat situ. Sebab ada lagi lebih lanjut pasal menjejakkan kaki ke sana. Alright. Cuma saya kagum lah sebab Kak Farah bukan setakat ada kesedaran begitu. Kita kan law dulu, kita belajar public international law. Ya, betul. So bila kita tengok tu rasa this is something wrong somewhere. Betul. Why could this happen without tanpa ada apa-apa berlaku daripada PBB dan sebagainya. Okey, bila Kak menjejakkan kaki di bumi Gaza, kalau nak digambarkan secara ringkas pada program hari ini kan, cerita tak? Okey, dia ada satu pengalaman yang sukar digambarkan dengan kata-kata. Sebab dia bukan saja visual, tapi dia emosi. Sebab Allah dah bagi dalam Quran, barakna haulahu. Maksudnya di sekitar kawasan Al-Aqsa memang keberkatan. You can actually feel it. Macam inilah secara ringkas, kalau kita pergi ke Madinah, pergi ke Masjidil Nabi ataupun pergi ke Masjidil Haram, dia akan ada satu perasaan yang sukar kita terjemahkan. Dia akan ada satu gelodak emosi, kita rasa macam warm, lepas tu kita rasa sebab, kita rasa tenang walaupun di negara bergolak. So perasaan tu akan datang secara fizikal. Lepas tu you akan rasa benda tu, semua orang masuk, semua orang kata rasa yang sama. Dan bila masuk kat situ kan, kita sampai-sampai brothers and sisters dekat Gaza, semua raikan kita macam, semua orang dia raikan macam saudara dia balik kampung. So dia kata selamat kembali ke tanah kamu. Padahal negara dia tengah perang. Dan mereka meraihkan kita macam itu. Jadi baru kita faham psikologi mereka. Ramai mereka berpendidikan tinggi, ada PhD dan boleh bekerja di luar negara. Tapi mereka yang berjiwa pejuang ni, Amin, mereka stay. Dia kata memang takdir kami ialah menjadi tentera barisan hadapan. Not you. Ada juga pelajar, pemuda yang ikut trip dengan Kak Farah masa tu, yang kata saya nak jual qasam. Dia orang tak bagi. Dia kata itu bukan tugasan kamu. Your tugasan is in Malaysia. Create awareness. Tapi mereka kata mereka tentera barisan hadapan. So bila you masuk situ, you akan rasa keberkatan, dan perasaan tu akan rasa dalam emosi kita ni secara fizikal. You know, bila kita feel something, your tekanan darah akan berubah, jantung berdegup berbeza. Adrenalin dia macam so perasaan tu you akan rasa secara fizikal ketenangan. Semua orang masuk Gaza, walaupun negara tu bergolak, you akan dengar benda yang sama. Mereka akan kata rasa tenang. So perasaan tu memang keberkatan tu dapat dirasai. Saya pernah bersembang dengan Datuk Afrin Shauki. Dia cerita bagaimana sikap perangai rakyat di Gaza. Di mana dia katalah ada masa dia sampai sana adalah mamat Arab mana kan, dia bawa anak, dia pergi ke sana, dan anak dia tu macam minta gula-gula daripada Datuk Afrin Shauki. Tapi penduduk Gaza marah. Dia kata jangan meminta-minta. Datuk Afrin kata, mak, I biar betul. Kau negara tengah bergolak, serba-serbi kekurangan, tapi dididik untuk jangan meminta-minta.
Boleh akak komen tak tentang sikap penduduk Gaza di sana? Okey, apa yang diperkatakan tu memang benar. Malah kita pergi ke kawasan kem-kem pelarian. Kita ni daripada Malaysia, kita dah tahu dah. Aku nak pergi situ. Bawa pula kawan-kawan bagi duit daripada Malaysia. betul. Semangat ni. Bagi, gembirakan budak-budak kat situ. Kita pun belilah coklat, kita beli jajan semua nak bagi kat anak-anak situ. Mereka tak akan minta. Kalau mereka minta pun, pasti ada orang dewasa yang akan menegur mereka. Hanya minta pada Allah. Saya kira itu tarbiyah di dalam Gaza. Sebab Gaza tu dia dikepung. Dan mengikut United Nations tak logik diduduki manusia kalau pada tahun 2020. Ni dah 2022 kan. Memang segala serbi memang tak sesuai diduduki oleh manusia. Namun pada hakikatnya bila kita masuk ke situ, walaupun dengan segala kekurangan dan kedaifan, mereka ni adalah kelompok manusia dalam konflik yang sentiasa mencintai ilmu dan mencintai akhlak. Dan mereka sentiasa berpaksikan Al-Quran. So memang dia tarbiyah dia tinggi. Ilmu universiti pun banyak. Okay, main kat dalam tu. Sekolah-sekolah high school walaupun inflasi tinggi, pekerjaan kurang, orang yang menganggur ramai, tapi mereka tidak pernah mengetepikan ilmu. Ilmu tu mereka sangat vigorous untuk mencari ilmu. Saya sampai pergi ke universiti sebab saya nak tengok macam mana rupa universiti kat Gaza. Dia so orang yang paling istiqamah lah saya pernah jumpa dalam hidup. Macam mana struktur bangunan universiti? Sebab mereka ni sebelum peperangan, mereka ada satu negara yang sangat maju. Betul. Ada international trade. Mereka ni, tapi cuma kalau tengok gambar-gambar mereka macam Mak Saleh lah, macam Eropah. Dari segi tarbiyah mungkin kurang. Okay, tapi jadi mereka ni adalah orang yang high achievers, orang yang negara yang maju. Jadi justru tu bila mereka dijajah, mereka masih lagi ada semangat perjuangan jati diri, ada cita-cita yang besar. So mereka ni ada restoran, ada pizza parlor, ada butik, meletup bom, pecah, hancur, bina balik. Wow. Mereka tidak mengaku kalah. So it's so weird. Sebab kita hanya melihat kalau dekat kaca TV bila mereka diserang, hancur lebur, hancur semua kan, berdarah. So bayangkan masa tahun 2014 punya serangan, ada kawasan kampung yang completely, kampung tu bukan kampung macam bayangkan macam Shah Alam. Sebab dia kawasan ni banyak macam apartments. Pekan bandar macam tu lah. Macam pekan lah, macam pekan-pekan kat Malaysia. So dia ada bangunan-bangunan apartmen sebab tanah tak cukup, semua kena naik, dia tak boleh melebar. So jadi completely hancur. Dan digambarkan pada ketika itu serangan selama 43 hari. Setiap waktu, setiap saat, bom bertubi-tubi tanpa henti for almost plus 1 month. You imagine. Guruh berdentum yang masa tengah hujan lebat, berdentum tanpa henti. Kita nak syuting bunyi drill pun sakit hati, ni bom. Oh, bukan sakit hati, berdebar. Bayangkan, you buka pintu kat apartmen, you tengok mayat bergelimpangan dengan darah. Itulah keadaan mereka di sana. Namun, mereka setiap kali hancur musnah, they build again. Hancur musnah, build again. Satu benda yang menarik kan, pernah saya berjumpa dengan aktivis kat Malaysia. Tapi uncle lah, dia tu dah uncle maybe lah macam dalam in his 50s or 60s lah. 60s. So dia cakap macam tu, dia macam dah frust. Dia kata kat saya, dia kata, Farah tahu tak, saya ni, sebab maybe she's my mom's age lah. Dia kata daripada universiti, I buat isu Palestin. Masa tu I muda, I sangat semangat. Tapi tak habis-habis. Kita bagi duit, bom pecah. Bagi duit lagi, bom pecah. Bagi duit, pecah. Tapi I tak rasa discouraged dengan apa yang dia kata. Cuma ketika tu, I tak rasa ada jawapan. So I just listen, I didn't answer. Tapi dan Kak Farah jumpa hadis yang Rasulullah tanya pada sahabat, kalau ada seed, ada benih dalam tangan, tanam. Hari esok kiamat tanam. Buat apa? So kata tanam. So Allah tak tengok kepada hasil, Allah tengok kepada tindakan kita. So itulah Palestin. Allah nak beri kita peluang sentiasa untuk ada tindakan. So bagi I, it's your perspective. I look at it as sentiasa hancur, sentiasa pecah, sentiasa saya boleh berjihad di jalan Allah dari Malaysia, di atas kerusi empuk, di atas yang pergi kopi-kopi kat restoran. I juga boleh mati sebagai syahid, insyaAllah. Kita boleh. Wish, Kak, you have my respect lah. No. Saya ada bersembang dengan ramai aktivis-aktivis NGO yang pergi ke Palestin. Ada juga yang pergi ke Syria. Mereka kata dari segi keadaan lagi teruk di Syria berbanding di Palestin. Kenapa saya sebut begitu? Maknanya setengah kita duk ingat
ialah Palestin dah bergolak lama, maka kita ingat Palestin ni padan jarak, padan kuku. Tak ada benda pun. Tapi Kak Farah sebut, maknanya mereka walaupun pernah dibom, dia bina balik mall, dia bina balik kedai. Mungkin tak ada mall, tapi ada kedai lah. Kedai dia macam mat macam tu lah kan. Kedai runcit macam tu kan. Ai. So macam mana suasana ekonomi kat sana, tanam-tanaman, macam mana Kak? Diorang ni kan memang survivor lah. Dia jenis yang survivor berintelektual tinggi. Sebab mereka sangat push penjajah cuba sentiasa untuk menyekat pendidikan. Tapi mereka ni sangat pandai berfikir di luar kotak. Pernah ada universiti, pada satu ketika Israel letak satu syarat, kata tidak ada boleh buka universiti di in a building of fixture. Kita tahu, kita belajar property kan, kita belajar land law. Fixture ialah ni Kak, quid plantatur solo sedit, whatever attached to the land consider as part of the land. Okay, tak boleh attach on the land. So maksudnya, bayangkan Min, masa tu kriteria yang tak munasabah saja je buat perundangan yang boleh gila. nak buat macam tu kan? So mereka buat juga universiti. Wow. Buat juga sekolah. Dengan mengikut syarat tu. Betul. Dalam kemah. Serius lah. So kalau orang tengok kat universiti tu, universiti dia asal dia bentuk kemah-kemah. So dia buat kemah. Okay fine, you give us this requirement, Kami we buat. make it happen. Mereka buat. Sebab pada sebelum satu waktu tu, semua pelajar-pelajar Palestin bila habis high school dihantar ke Mesir untuk masuk ke universiti. Tapi Israel buat sekatan supaya student tak boleh pergi Mesir. So what are you gonna do? So akan hiduplah satu generasi yang tidak berpendidikan. The lost generation. The lost generation yang apa berlaku kepada pelarian-pelarian. Sebab tu itu satu isu yang lain. Hari ni kita cakap pasal Palestin. Sebenarnya isu Syria, isu masyarakat Rohingya, isu mereka di Yaman, semua tu dah isu kita dan bukan isu Eropah. Isu Syria adalah satu isu yang ketika ini bagaikan isu Eropah. Dia adalah isu ummah. Dan pada yang Kak Farah pernah buat program KL Summit. Ya. Pada ketika itu saya betul-betul berharap dan saya masih mengharap, sebab pada ketika itu salah satu agenda yang dibincangkan dalam summit ialah untuk memastikan kita ada dana zakat antarabangsa. Sebab zakat ni adalah for the Muslim community. Betul. So pada ketika itu salah satu approach yang dibincang ialah contohnya mereka pelarian Syria. Patut pelarian Syria, Rohingya, Yaman, whatever isu ummah, patut dijadikan isu ummah dan melalui bantuan zakat umat Islam. So dan pada ketika itu ada perbincangan dan pergerakan untuk mengadakan satu platform zakat antarabangsa di mana negara-negara Islam ataupun mana-mana peniaga yang beragama Islam yang nak menghulurkan zakat, dia boleh menghulurkan zakat melalui platform itu. Dan itu satu lagi isu yang berbeza. Bukan berbeza, dia berkait lah. Sebab Palestin is also about ummah. So jadi patut ada platform yang mudah. Sebab contohnya sekarang ni bantuan daripada negara-negara Arab, sebagai contoh daripada Qatar, nak masuk ke Palestin pun dikacau. Kenapa? Dengan alasan, you are assisting the terrorist. Itu adalah alasan untuk twist dan justifikasikan kenapa halangan itu patut diletakkan, diimposkan kepada Qatar sebagai contohnya. So sukar untuk negara-negara Islam antarabangsa membantu ummah. Macam contohnya, logiknya, kalau kita nak bantu sesebuah tempat, sebuah negara, you have to work with the government of the day, betul, right? Sepatutnya. Kat Malaysia ni, UMNO, ke Pakatan, ke Barisan, ke you work with the government of the day. Correct. Whether you like it or not. Yes. You have to work with the government of the Betul. day. So, begitu juga dengan negara luar. Kalau nak bantukan Gaza, you mesti work with the government of the day. Itu sepatutnya perkara asas mana-mana. Tapi dengan Israel ni dah ada best friend veto power dia si Amerika tu. Jadi pastilah mereka akan twist segala justifikasi yang berbunyi munasabah, bunyi legal. Jadi pada waktu yang sama, sebab itulah masyarakat Palestin tak pernah meletak ke tepi ilmu. Sebab bila dah ada ilmu, you can fight in a language, contohnya in the language, in the military might, insyaAllah kalau diberikan peluang nanti, dengan izin Allah kita dimudahkan kan urusan NATO untuk membantu, saya doakan mungkin sebegitu. Sebab memang kita lihat ada pergerakan di Eropah yang pro-Palestin. Saya akak sebut pasal tu sebab kadang-kadang kita tertanya-tanya, adakah Palestin keseorangan di dalam perjuangan mereka mempertahankan negara? Sebab dilihat bukan seolah-olah, memang betul bangsa-bangsa Arab bisu. Dan saya difahamkan hanya Qatar yang menyokong. Ada tak negara-negara Eropah yang menyokong perjuangan Palestin? Okey, sebenarnya
sadly or not so sadly, Eropah lebih cakna ketika ini tentang isu Palestin. Sebagai contohnya di Ireland, memang daripada parlimen ada perundangan yang pro-Palestin. Sebab mereka dulu adalah sebuah negara yang dijajah juga. So mereka faham apa yang dilalui. They know how it feels. They know how it feels. They understand the struggle. Dan kita lihat sentimen isu Palestin lebih baik di negara Eropah juga. Dan saya percaya di negara-negara Arab, masyarakat mereka di lapangan menyokong isu Palestin. Cuma di peringkat kepimpinan, mereka sudah menormalisasikan melakukan perdagangan bersekongkol dengan Israel. Tapi ingat, walaupun mereka bersekongkol, kita tidak boleh memusuhi negara-negara Arab. Sebab kita jangan cari musuh, tapi kita kena cari kawan. Ramaikan kawan, kurangkan lawan. Sebab dalam hati memang geram lah. Tapi mesti kena cari sentiasa cara untuk bekerjasama juga, whether we like it or not. Tapi saya memang menghormati Qatar. Sebab Qatar ni adalah sebuah negara Katalah gajah, rimau, bewok, apa sekalipun, Qatar tetap istiqamah menyokong Palestin. Dan Allah izinkan mereka mempunyai ekonomi yang kuat, melalui petroleum yang begitu banyak di negara tersebut. Mungkin dengan izin Allah lah, Allah bagi banyak sangat stok-stok petrol yang berada dalam tanah mereka tu kan. Dan mereka ni adalah, saya kira, entiti yang walaupun kaya tapi tak lupa diri. Okey, akak ada sebut tentang militeri tadi. Saya pernah berpengalaman bertemu bersemuka dengan salah seorang pengasas Hamas. Okey. Yang merupakan parti memerintah di Gaza, Khalid Mish'al. Pengalaman dia, Kak Farah, masa tu saya interview dia di PWTC. Sebelum start interview tu, dia punya pegawai dalam 4-5 orang check, bawah kursi, bawah meja. Even dia pastikan air mineral tu bukan air mineral kita, air mineral dia. Saya tanya kan, Limaza? Kenapa ni kan? Rupa-rupanya dia kata sebab nak elak daripada takut ada bom bawah kursi. Saya cuak, serius lah. Ngakak aku kena meletup nanti kan. Tapi nak sebut, banyak percubaan-percubaan untuk membunuh Khalid Mish'al. Sama ada di dalam racun, di dalam air, bom di kereta, bawah sofa. Pada masa yang sama, Palestin ni mempunyai kekuatan militeri yang boleh tahan juga melalui tentera Al-Qassam. Akak ada pengalaman tak bertemu dengan mereka, dan apakah keunikan Al-Qassam ni? Okey. Masa kali pertama pergi ke Gaza, memang kami pergi grup wartawan, kita buat liputan. So masa ketiga itu kita dibawa bertemu dengan Al-Qassam, cara mereka latih tu first time. Masa tu dia share pengalaman dengan mana-mana negara luar. So kita tengok mereka ni, syarat-syarat dia contohnya pemuda-pemuda yang nak masuk, dia kena secara konsisten istiqamah selama 6 bulan tak silap, pergi solat subuh, dan akan dicek oleh imam berkualiti tinggi ke ala-ala manja punya. Dia cek subuh subuh. Jangan kalau Malaysia ramai tu dulu. So dan berkualiti tinggi, tak boleh lembek-lembek kat belakang tu. Dan mereka ni kebanyakannya mereka yang hufaz. Serius lah. Lepas tu kan, tak, kita baca surah Al-Falaq pun tak habis. Surah Al-Falaq tak habis-habis kan. Okay, betul? Lepas tu yang tu tak payah cerita lah, Amin. Anak-anak kecil dia pun bertanya, Acik dah baca surah berapa, dah hafal? Kita terkepil-kepil. Serius, sentap. Sentap betul. Tapi tak apalah. Yang ceritanya ialah mereka betul-betul menggunakan cara hidup Al-Quran dengan sunnah Rasulullah untuk sebagai the training, dalam training Al-Qassam. So bila kita tengok kan, kalau tengok Abang Maskar ke kat mana-mana negara kan, nampak muka ketat je kan. Sekali. So bila Al-Qassam ni, bila dia buka dia punya mask tu, muka dia orang lembut. Muka dia orang saya kata lah handsome kan, tak lah. Hairlock lah. Dia tak, dia lembut. Wajah-wajah yang lembut. Jernih. Muka ketat. Kita muka ketat. Tak adalah kan? Muka samsing, muka gangster, tak ada. Muka lembut semua. Padahal angkat senjata. Tapi kita terpaksa terima hakikat. Dari segi kelengkapan militeri, mereka sangat lemah. Sangat lemah. I have to admit that they are weak. Sebab mereka buat semuanya dari rumah. Betul ke saya difahamkan senjata mereka semua DIY? DIY lah, Amin. Memang DIY. Dan you lawan pula dengan Israel yang merupakan berteknologi tinggi. Pengeluar senjata peralatan dunia. Senjata peperangan ke-6 ke-7
paling banyak di dunia. Allah. So jadi you dan What do you expect? What do you expect? Lepas tu And then itu pula negara yang dilabel teroris. Palestin. Under international law, negara yang dijajah ada hak untuk self-defense dan Mempertahankan diri. dan mempertahankan diri dan untuk liberate diri mereka. That is under international law. Nah, dan Israel Maknanya legal lah. legal. Dan Israel pakai pendekatan selama ini sebelum adanya social media, menggunakan pendekatan bahawa mereka bagi naratif mereka kepada media massa. Dan mereka control the media massa kan. Tapi now with social media, Tak ada things dah. are changing. Kita dengar media massa nak dengar kepelbagaian sumber maklumat. Tapi nak tahu apa jadi kat lapangan, kita pergi social media. Kita tengok live feed. Kita dah tak tengok dah yang lain-lain. Itu pun termasuk dengan di Eropah. So sebab itulah sekarang ni lebih banyak negara Eropah yang lebih peka. Macam contohnya kat mana? Even kat UK, some places keluar masa waktu serangan, dia orang boycott produk-produk pro-Israel dengan jelas yang keluarkan daripada kedai-kedai mereka. Dekat Australia pun makin banyak yang very vocal. So the Europeans, the Western world makin jelas pendirian mereka sebab mereka ada freedom of speech kan. Itu bagi saya, dan ini adalah satu perkembangan yang sangat-sangat baik, insya-Allah. Masa akak berada di Gaza, boleh tak akak share akak punya day to day activity daripada bangun pagi? Dia sama tak dengan akak di of course tak sama lah kita kat Malaysia kan. Okay. Apa yang akak buat? Sebab saya duk bayang macam mana akak bergigi, macam mana akak Dia ada hotel. Okay, hotel dia macam mana? Adakah ada customer service boleh order makan chicken chop tak ada, ke? tak ada. Kan, nak tahu juga macam mana kak? Okay, hotel mereka ada sebab ada pasal zaman Yasir Arafat tu semua dia bina hotel dan sebagainya kan. Tapi tak adalah, kita je lah bila kita masuk situ buat kerja humanitarian, kita lah dia punya customer. Tak ada staycation macam kat Malaysia. Oh tak ada, kita je lah. Kita kat Malaysia ni lah orang luar lah yang pergi tinggal situ. Macam kita kat sini, kita pergi KL lah, tidur hotel betul kan. saja staycation. Staycation ada Boring kan. duduk rumah. Boring duduk rumah. Sana tak ada lah macam tu Min. Cumanya macam ni, mereka sebab ada juga orang Palestin yang kerja di luar. Di luar Gaza, di luar Palestin. So mereka menghantar duit kepada family dan dia bantu buat bisnes. So dia ada support system juga. So adalah penjanaan ekonomi, tapi minority sangat-sangat. Majority kat sana susah. So mereka hidup tu very challenging. Contoh saya bagi, 1 liter petrol lebih kurang pada ketika saya pergi 2012 dalam RM8 lebih. Serius lah. Kat sini dah mulalah mengamuk Kalau lah. sini kan? dah demonstrasi macam-macam 7 hari kan? 7 malam kat sana macam tu. Dan RM8. Gaji purata sebulan dalam RM500 je. Macam mana nak hidup? Duduk satu rumah dalam 2-3 keluarga. Satu rumah apartmen harga dia lebih kurang macam kat Malaysia, kat KL. Mungkin dekat Shah Alam. Satu apartmen mungkin dalam RM1,000. Inflation is so high, tapi gaji bulanan bukan sangat high rendah. dah, itu dah massive. Macam mana nak hidup? Petrol macam tu. So masa kami masuk kat sana, kita nampak terdamparnya kereta berkilometer. Rupanya sebab semua beratur kereta-kereta ni nak dapatkan petrol yang tidak ada. So dia ikut turn lah, dia beratok lah. Beratok, tapi Itu pun kalau sempat Kalau sebelum petrol dia habis. sebelum petrol tu dia agaknya bertolak lah kot kalau habis. So tunggulah berhari-hari. Tapi peliknya Amin, masa kita pergi ke situ, taksi tak nak ambil duit pada kami. Dengan inflasi, dengan tak ada duit, dengan semua. Patutnya dialah yang patut perak duit kita sebanyak-banyaknya. Orang Qatar kalau masuk, orang Malaysia kalau masuk, orang Turki kalau masuk, mereka raikan. Dia pesuruh anak dia cium tangan kita tau Min. Kata salam ni, cium tangan semua. Dia sayang. Kenapa mereka sangat menyanjungi Turki, Qatar dan Malaysia? Sebab kita pantas dalam membantu. Sampai sebesar-besar global dunia ni, Malaysia, Turki, Qatar. Sampai ada satu perempuan ni kan, saya jumpa ni kat Malaysia, dah dia student ke, dah kahwin, saya tak ingat lah. Tapi dia datang, dia peluk, dia pegang tangan saya. Dia kata, saya tak tahu nak cakap macam mana. Kamu ni duduk beribu batu daripada kami. Tapi kamu sangat care pasal, sentiasa buat program dengan pasal kami, sayangkan kami, fikirkan kami. Malah jiran-jiran kami, negara Arab tak pedulikan kami. Bukan tak pedulikan, Amin. Kalau dekat Egypt tu, sentimen ni ialah orang kat Gaza semua teroris. Mereka dah termakan Padahal dengan... sesama bangsa Arab.
Mereka dah termakan. Kak Farah duduk kat situ 3 bulan tau. So Kak Farah faham kenapa je jadi macam tu. I nak marah kat orang Mesir pun tak boleh. Inilah strategi melalui media. Mereka fit dalam media. Naratif tu telah ditanam dalam kepala. Ditanam. Sampai masa tu saya pergi ambil kelas Arab untuk diri saya dan anak saya. Ya, saya tengok kat punya story masa tu. Ustazah anak saya tu yang ajak bahasa Arab tu tudung labuh tau. Patutnya kalau kat Malaysia ni memang kita semua akan sokong lah kan yang mana. Pro-Palestin lah. Habis practicing Muslim Sekali, lah. Dia pun tak support Palestin. Mak serius. Tak berapa nak support. Jadi masa tu dia pun tak support Dr. Morsi yang pro-Palestin. So nampak tak, dia bukan sebab dia jahat ataupun apa, dan bukannya dia bukan orang yang bijak, dia adalah guru yang berpendidikan tinggi. Dia mengajar, tapi dia sebab guru saya tak macam tu. Tapi guru saya dia ada berfikiran yang lebih terbuka. Namun saya tak salahkan dia sebab begitulah. Siang pagi, petang, siang, malam di TV mereka tu, semua channel yang termasuk neutral channel diharamkan, ditutup channelnya. Maksud tu dia nak jatuhkan Dr. Morsi yang pro Palestin, isu ummah. Semua channel sama ada pro-government Dr. Morsi ataupun neutral diharamkan, ditutup. So ada satu naratif pagi, petang, siang, malam. Semua. So jadi bayangkanlah semua masyarakat tengok je tu 24 jam. Dan mereka percaya. So itu strategi. Dan saya yakin ini pasti ada tangan-tangan daripada Israel. Sebab dia nak pastikan posisi dia di situ yang dikelilingi oleh negara Arab. Dia yang cinonik ciput tu akan tak diganggu-gugat. So dia kena pasti menggunakan pelbagai strategi. Proksi-proksi dia. Betul. Dan kalau kita cakap macam ni dan didengari oleh negara-negara yang mesra dengan Israel ni, dia marah kat kita. Saya pernah bagi ceramah, masa tu tak tahu kata ada sebuah negara Arab punya perwakilan di situ yang pro-Israel. Kat punya event kat mana? Kat Putrajaya, Amin. So you speaking in English ataupun? Bahasa Melayu lah. Bahasa Melayu ya. Tapi mereka faham lah sebab individu berkahwin dengan wanita Malaysia. Okey, maka dia datang, dia serang kat Farah, Amin. Oh ya ke? Dia kata in the program lah. After the program. Dia kata, how can you say that? Dia kata sebab these people are terrorists. Dia kata, how can you say children are terrorists? Kan? How can you say women are terrorists? Dia kata, no, they all harboring terrorists lah semua. So nampak tak kesan dia? Dan tak payah kita bergaduh dengan mereka. Kita buat kerja kita sudahlah. Ya, betul. Dan kita pun terpaksa berkomunikasi dengan negara-negara ni. Sebab itulah lebih Kak Farah berusia ni lebih matang sikit lah. Dulu berkobar-kobar je kan. Sekarang ni berkobar-kobar. Dan kita kena juga pandai membawa haluan agar kerja tu berjalan, tak terhalang. Berjalan dan tak terhalang. Dan semasa akak di Gaza tu macam makan macam mana kak? Masak sendiri ke? Tak. Takkan nak order Grab kot kat sana? Masa tu zaman tak ada Grab lagi. Tak ada Grab lagi kan? Tak tahu lah ni macam mana. Tapi kita datang dengan duit mata wang Malaysia. Sebab tu saya cadangkan, kalau anda boleh pergi ke tebing barat. Sekarang tebing barat masih boleh masuk. Pergi masuk, bawa duit Malaysia tu, jangan duk pergi Paris, London dan berbagai. Kan orang tanya, kenapa nak kena mahal sangat pergi Gaza, pergi tebing barat? Biarlah kita mahal kat situ. Memang kena inflation kat situ teruk. Tolong pergi spend your money dekat hotel orang Palestin, dekat restoran orang Palestin. Beli seramik orang Palestin yang mahal macam nak mati. Saya kata, ya Allah, kalau aku kata Malaysia, aku tak belilah. Si baik Palestin kan? Niat nak menolong ke? Ni adalah sedekah aku. Tak apalah aku balik vas ni balik. Kan? Walaupun boleh dapat 10 ke 20 vas. Dah nak bayar dalam USD. Allah. So, tapi kita fikir yang kita pergi sana, kita bantulah mereka. Niat kita kan? Kita bantu mereka, kita spend kat diorang apa semua. Dah lah diorang punya perniagaan. Maknanya akak beli makanan yang diorang masak lah. Dia masak. Dia ada je kedai kebab, kedai makanan Arab. Saya rasa soalan ni macam tak logik, tapi nak tanya jugalah. Sedap tak makanan sana? Makanan macam Arab lah, Min. Lebih kurang macam makanan Arab kat Malaysia lah. Lebih kurang. Dan ada satu kedai dekat sebelah saya suka manisan. Saya suka sangat baklava tau, baklava. Saya dah rasa Syria punya. Masa tu saya pergi Syria, dia kata di kedai paling sedap lah. Paling sedap di dunia. Memang I dah sedap rasa dah kat Syria. Tapi yang kat Gaza, tepi Hospital Ashifa tu paling sedap. Dah makan yang kat kalah lah yang tadi. Mekah pun kalah, yang Syria pun kalah, kat Turki lagi kalah. Tapi kat Gaza tu dia memang Masya Allah tabarakallah. Speechless. Kak Farah bawa balik punya banyak. Mula-mula nak bagi kat orang banyak. Last sekali aku Dari segi buah-buahan, tanam-tanaman kat sana. Sebab tanah dia tanah berkat, Min. Walaupun saya diberitahu strawberry ke apa? Kobes. Kobes dia subur betul. Ya Allah. Gemuk katanya.
Ya Allah, kau besar ni. Ha? Besar ni. Itu sebesar jeluk kan? Tak tahulah. Besar. Separuh meja ni. Dia punya kobis. Uish. Dia punya watermelon. Besar ni. Apa orang Kelantan kata Timujino? Timur Cina tu besar ni, men. Ya Allah, Kak Farah tak boleh tengok. Besar ni? Besar tu. Mango dia besar ni. Wah, Allah bagi keberkatan Masya pada Allah. tanah Ya, Palestin kan. betul. Betul. Tanah dia, ya Allah. Memang berkat lah. Dengan sebab tak cukup, tapi dia naik sihat. Montel-montel. So jadi bayangkan, kalau mereka tak dijajah, betapa senangnya hidup mereka. Allah. Mereka ada segala segala serbi. Sekolah dia macam mana Kak? Sebab tadi akak sebut universiti kan. Kemah pula tu. Situ pun baru saya faham macam mana manusia ni semakin dia ditekan, semakin kreatif. Sekolah macam mana? Sekolah, kadang-kadang kita tengok tempat kawasan yang kena bom tu, memang berlubang-lubang lah sekolah dia. Dinding, atap. Tapi mereka akan terus bina balik. Dengan tak cukup, kadang-kadang kita punya, katalah sekolah tu kita boleh bina dalam masa setahun 24 to 24 months kan, 2 years kan. Mereka punya projek mungkin jadi 5, 6, 7 years dengan tak cukup bahan. Macam contohnya, Aman Palestin pernah buat penjana kuasa kat situ bantu. Tu duit kita orang Malaysia ni lah. Tapi tak boleh masuk barang-barang ni. Tahu tak apa engineer Palestin buat? Dia pergi beli produk tu, dia belajar daripada manufacturer, dia dismantle semua. Mula-mula nak bawa masuk. Aman Palestin beli, tak bawa masuk. Tak boleh bawa masuk, men. Jadi dia buka semua? So, dah pergi kat sempadan, tak boleh. 2 tahun terdampar. Apa Aman Palestin nak buat? So, the person yang in charge tu, the technical guy tu, dia pergi dismantle semua tu. Dia smuggle sikit demi sedikit. Sampai sana, dia assemble balik. Dia buat macam Lego lah. Macam Lego, men. Dia orang tu, Masya Allah. Akbar. Yes, they are smart, intelligent sebab mereka tak pernah mereka sentiasa menitik beratkan ilmu sampai tahap universiti. They have like technology university, science and technology. So jadi mereka ada semangat untuk menimba ilmu. Sebab tu pentingnya ilmu ni. Subhanallah. Baik Kak Farah, dalam kita duduk sembang ni, rupanya dekat 40 minit dah kita duduk sembang ni, apa yang akak nak sampaikan kepada viewers AP Podcast ni? Okay. Dalam Kak berkongsi kita duk beria ni, apa sebenarnya akak nak sampaikan pada orang ramai? Akak nak bagi tahu satu benda yang akak takut. Sebab akak dapat lihat pergerakan isu Palestin ataupun isu ummah in general dalam negara kita, nampak macam seolah makin suam. Dan bermusim. Musim tu memang musim tu, Amin. Tapi dulu Kak Farah rasa orang lebih bersemangat. Tapi I think because of apa orang kata abundance of data dalam terlalu banyak. Kita terlalu banyak feed data, kita cepat lupa maklumat. Dan orang punya fokus dah macam tak dulu. Very focused, we are very focused last time kan. Tiba-tiba video keluar. Video dangdut lah apa benda kan. So you lupa habis. So cepat, kita terlalu banyak data. So mind kita tak capture information macam dulu. So dia tak pergi long term memory punya installment of information. So jadi I can see apa orang kata, macam semangat tu macam tak seperti dulu. Bukan pudar, tak pudar. Masih bersemangat, masih kuat. Tapi dia tidak seperti dulu. Tapi insyaAllah saya yakin juga kalau kita sentiasa macam sekarang ni, Aman Palestin dah pick up dah pace, masuk podcast, buat pelbagai approach. Benda tu pun kita kena saturate. Dan saya sangat happy sebab dekat YouTube saya tengok banyak Aman Palestin push YouTube punya information, content, termasuk visual-visual anak-anak di sana, semua wanita di sana, kejadian di sana. So it's very very good. Maksudnya kita saturate the social media, YouTube semua tu dengan content kita. It's also good sebab dia direct information, tak macam dulu. So take it as a positive approach. Jadi dengan harapan saya ialah kita jangan kita kena sentiasa move forward, kena sentiasa agresif, kena sentiasa move fast, tak boleh duduk diam-diam. Dan moga-moga negara kita, masyarakat kita ni sentiasa cakna tentang isu ummah dan cepat membantu. Dan saya percaya itulah menyebabkan walaupun macam-macam pancaroba yang berlaku dalam negara kita, Allah sentiasa melindungi kita juga. Why? Kita tengok macam-macam benda tak elok je dekat negara kita, tapi Allah still protect us. Maybe among others, mungkin kerana kita ni sentiasa pemurah bila datangnya tentang isu ummah. Mungkin itulah Allah, dengan Allah punya, bukan sebab kita ni pemurah, sebab Allah punya kerahmatan tu. Allah merahmati kita. Dengan rahmat Allah tu, Allah kata tak apa, aku hidupkan diorang ni lagi sebab mereka ni sentiasa cakna tentang isu ummah. So wallahu alam, I believe so. So jangan ever stop. Jangan sekali-kali berhenti jadi pemurah dalam isu ini. Duit takkan kurang. InsyaAllah guaranteed. Subhanallah.
Kak Farah Adiba, terima kasih kerana sudi bersama dalam AP Podcast. My pleasure. Saya harap agar perkongsian ini membina semangat dan kesedaran pada kita. Kalau kita tak boleh buat semua, jangan kita tinggalkan semua. Kita tak boleh menjejakkan kaki ke Gaza, sekurang-kurangnya harta kita menjadi saksi di akhirat kelak apa yang telah kita bantu untuk perjuangan mereka. Saya tutup dengan satu hadis Nabi SAW, bagaimana Nabi pernah satu ketika mendukung anak kepada Aqra' bin Habis, dan Aqra' bin Habis tanya, "Ya Rasulullah, engkau adalah seorang Rasul, seorang ketua perang." Dan dia terkesima kerana Nabi mencium anak Aqra' bin Habis. Nabi jawab, "Man la yarham, la yurham." Kalau kamu tak mengasihi, kamu tak akan dikasihi. Kalau kita nak dikasihi oleh orang ramai, kita sebarkanlah kasih sayang.